satu lagi soalan. Investment hartanah punca kenaikan harga rumah, setuju atau tidak? Ni daripada Muiz Ahmad. Apa pandangan tuan? I think dia macam you nak cari alasan kenapa benda tu berlaku and therefore you nak cari orang yang dipersalahkan. So therefore biasanya orang akan cari pelabuh hartanah cakap Mamat ni lah jelaka sebab dia lah harga rumah naik. But here's the reality guys. Setiap tahun ada 150,000 hingga 200,000 transaksi hartanah. Majoriti pada transaksi hartanah ni adalah hartanah untuk pembelian rumah sendiri. Tak ada kaitan dengan pelaburan. I would say even 90%. So yang melabur tu cuma 10%. 10% yang melabur tu tak cukup power guys untuk naikkan pasaran hartanah. Nilai hartanah ni at the end of the day is supply dan demand. Okay, now I bagi tahu dengan you kenapa harga hartanah memang over 20 to 30 tahun memang takkan kurangnya. Okay, now I bagi analogi ni simple siapa sini tahu nasi lemak? Okay. Semua tahu lah tahu. kan? Semua makan nasi lemak kan? Semua makan nasi lemak kan? So apa barang ada dalam nasi lemak guys? Nasi, santan, ikan bilis, kacang, cili, gula untuk buat sambal, betul? So itu ingredient utama dalam nasi lemak, betul? Now, siapa boleh bagi tahu dengan saya 20 tahun lepas versus hari ni, harga ingredient barang-barang ni lagi mahal ke lagi murah? Mahal lah. Lepas 20 tahun, harga ingredient makin lama makin mahal, betul tak? Betul. So kalau harga ingredient untuk buat nasi lemak tu makin mahal, macam mana harga nasi lemak tu boleh jatuh? Itu tak kira upah lagi. So, dalam hartanah ni ada 3 benda. Komponen harga hartanah. Macam nasi lemak tadi, you dah tahu ada 6 kan? Nasi, beras, santan, ikan bilis, kacang, sambal, cili dengan gula, right? Untuk property, basically ada 3 benda ni yang menyebabkan harga tanah tu mahal ataupun akan jatuh, akan turun. Satu, harga tanah. Okay, so tanah limited kan? Makin lama tanah tu makin sikit. Okay, nombor 2, harga barang. Right, so the batu bata, the steel, apa semua tu. Nombor 3 adalah gaji pekerja. You know, buruh binaan dan apa semua tu. Hartanah tu tak jadi macam tu je kan? So, ada orang nak kena bina benda tu. So, harga tanah memang takkan murah punya sebab tanah makin lama makin sikit. So, tak ada penjual tanah yang cakap, you know what, aku nak jual tanah ni murah supaya orang tu boleh dapat rumah murah. Tak ada. Semua orang nak maximize profit. Right? Dulu dia beli RM1 je per square foot, hari ni nak jual RM50 per square foot. So, harga tanah confirm takkan jadi lagi murah. Now, siapa kat sini gaji dia tak tahu makin sikit? Ada tak? Tak ada. So, tak ada kan? So, construction worker 15 tahun lepas gaji dia RM80 sehari. Hari ni hampir 100.5. Ini pekerja Indon yang tak ada sertifikat, tak ada pasport, tak ada apa ni yang masuk secara haram RM150 gaji hari-hari. So, harga tanah makin mahal, harga pekerja makin mahal. Harga barang agak-agak makin mahal ke makin murah guys? Biasanya makin mahal juga lepas 10 tahun. So, kalau harga tanah, harga pekerja, harga barang makin lama makin mahal, macam mana harga rumah nak jadi lagi murah? Siapa nak jual rumah yang nilai dia nak bina kos RM300,000 tapi jual RM200,000? Siapa nak buat macam tu? Mana ada bisnes yang boleh survive macam tu? Alright, so therefore, korang kena faham whether property investor ni wujud ataupun tidak, harga hartanah, harga rumah sentiasa akan naik sebab kos untuk bina tu makin lama memang makin mahal. Itu je. It's supply and demand. Logik tak? So again guys, I cerita ni semua fakta ni bukan sembang-sembang ni. I tak suka sembang kosong. Right? Borak membawang ni, borak membawang ni. Borak membawa orang. So you kena faham, right? So there's a reason kenapa lepas 30 tahun harga rumah kat Malaysia naik 450%. So bayangkan kalau kita beli rumah pada harga RM100,000 pada tahun 1990, pada tahun 2019 harga purata dia adalah RM550,000. So naik harga 450%. Faizul Rizwan ada ataupun tidak, spekulator tanah ada ataupun tidak, harga rumah tu masih akan naik. I ni terlampau kecil, I ni ikan bilis je dalam 150,000 transaksi tu.